Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello guys, what's up? Welcome back with me Nazmions in this channel Hikayat Buana, yang mana kami menyelongkar hikayat, cerita, kisah, ceritara yang telah berlaku dalam alam dunia ini. Okey, yang mana belum subscribe channel ni, bolehlah subscribe untuk mendapat follow up video-video baru daripada kami. Dan yang mana belum tengok video-video yang lepas, pasti sang kelembai wali Allah, pasal Glenda semua, untuk kita gain knowledge yang baru yang mungkin anda tak tahu. Okey, untuk video kali ini, untuk episod kali ini, seperti mana tajuk yang anda semua tengok kat muka depan ataupun dekat thumbnail, saya nak ceritakan kisah sebenar apa yang berlaku kepada Tok Janggut. Baiklah, siapakah Tok Janggut? Tok Janggut ni merupakan salah seorang pejuang tanah air yang menetap di Kelantan, iaitu di Kampung Dalam Pupuh, Pasir Putih, Kelantan. Nama sebenar Tok Janggut adalah Haji Hassan bin Panglima Mak Munas, dan mendapat gelaran Tok Janggut kerana beliau memelihara janggut yang sangat panjang sehingga ke paras dada. Okey, Tok Janggut ni telah memperjuangkan tanah air, iaitu di Malaysia sekarang lah, dan menentang British, yang mana mereka telah melaksanakan sistem cukai yang telah membebani ramai rakyat Kelantan pada ketika itu. Okey, saya rasa semua tahu kot pasal Tok Janggut menentang cukai, sistem cukai itu semua. Dalam buku sejarah Form 5 pun ada, dan kalau kita cari artikel pun memang banyak keluar pasal cukai itu semua. Okey, bila kita selidik semua pasal tu, hampir semua berkongsi sumber yang sama, dan tak banyak isi yang kita boleh ambil untuk buat rujukan. Masih banyak persoalan yang tak terjawab. Ada yang sangsi, ada yang ragu-ragu, ada yang was-was sebab banyak fakta yang didakwa mengikut cerita rekaan, ataupun banyak fakta yang didakwa di bawah acuan penjajah. Baiklah, apa yang saya nak cerita kat sininya adalah kisah Tok Janggut yang kononnya kita semua belajar semua dibunuh oleh British. Okey, yang tu sebenarnya tak betul ya. Yang dibunuh oleh British tu semua kisah dongeng. Maknanya kisah tersebut telah diselewengkan oleh penjajah. Kenapa dia nak selewengkan kisah tu? Kenapa dia nak saja nak reka cerita? Hal ini bagi menggelapkan sejarah sebenar perjuangan tokoh Serambi Mekah itu, yakni Tok Janggut lah. Dia nak rosakkan, dia nak buruk-burukkan Tok Janggut. Sebaliknya, Tok Janggut telah berjaya menyelamatkan diri. Seperti mana yang kita sedia maklum, gambar mayat lelaki yang digantung songsang juga bukanlah Tok Janggut. Okey, sebenarnya bukan Tok Janggut yang kita tengok dekat gambar buku ke apa. Itu bukan Tok Janggut mungkin. Yang tu saya pun tak dapat nak selidik siapa, tapi yang penting itu bukan Tok Janggut ya. Mengulas pasal kononnya mayat Tok Janggut diarak sekeliling bandar Kota Baru dan kemudiannya digantung songsang separuh bogel selama 3 hari adalah rekaan cerita semata-mata yang dibuat oleh British untuk menakut-nakutkan orang Melayu, bagi memastikan tak ada dah kebangkitan di negeri Kelantan. Kebanyakan orang yang tinggal dekat Kota Baru ni, dia tak kenal wajah sebenar Tok Janggut tu macam mana. Mungkin mereka hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut sahaja, sebab Pasir Putih dan Kota Baru tu jauh sangat dan tak dapat, dia tak tahu macam mana muka Tok Janggut. Dan British dia buat perarakan, angkat yang usung mayat tu, kononnya mayat Tok Janggut. Dan orang Kota Baru pun mereka ingat tu Tok Janggut lah. British buat macam tu ada sebab, adalah untuk menakut-nakutkan orang Kelantan yang mana berani nak menentang cukai itu semua. Okey, berbalik pada cerita tadi, sebaliknya Tok Janggut dia sempat menyelamatkan diri, dan beliau cuma mengalami kecederaan di bahu kirinya ketika berlaku pertempuran dengan British di Pasir Putih. Tok Janggut telah disembunyikan oleh pengikut-pengikutnya di hulu Kelantan, atau dikenali sebagai Gua Musang, untuk menyelamatkan diri. Okay. Sesudah sembuh kecederaan di bahu kirinya, beliau berpindah ke Macang. Tok Janggut ni merupakan ulama berjiwa panglima. Ketika berusia 27 tahun, Tok Janggut telah mula mendalami ilmu agama di Mekah dengan gurunya Syekh Ahmad Al-Fatani, yang juga guru kepada tokoh ulama Nusantara Tok Kenali. Beliau juga mempunyai ilmu persilatan yang kuat, yang hebat, dan ilmu persilatan tu telah diwarisi daripada ayahnya, iaitu Munas Samad, seorang guru agama dan panglima yang tangkas di Istana Jeram Pasir Putih. Tok Janggut kembali ke Kelantan pada tahun
tahun 1910 pada usia 63 tahun, membawa amanah yang besar daripada gurunya supaya berikhtiar membebaskan Patani daripada penjajahan Thai. Tok Janggut adalah seangkatan dengan pejuang-pejuang lain tanah Melayu termasuk Mak Kilau, Datuk Pahaman, Tok Gajah dan Haji Abdul Rahman Limbung. Berlaku beberapa siri pertemuan antara kesemua pejuang Melayu itu, tetapi tak banyak yang diketahui mengenai hasil pertemuan itu. Salah satu pertemuan itu adalah dengan ulama Terengganu, Tok Ku Palu. Okey, pada tahun 1913 yang turut dihadiri kelima-lima pejuang Melayu itu. Pada pertemuan itu, Tok Ku Palu berpesan dengan pejuang-pejuang Melayu itu sekiranya Tok Ku Palu meninggal, Tok Janggutlah penggantinya untuk meneruskan perjuangan bangsa Melayu dan agama Islam. Pengejaran daripada perjuangan Tok Janggut ni, kita mestilah menjadi seorang manusia yang berilmu, kerana orang yang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu Taala dan membenci akan kezaliman. Contoh macam British lah, dalam menjajah tempat orang, lepas tu suka hati dia je kan, buat honor. Seterusnya sentiasa mendampingi golongan ulama kerana kebenaran akan sentiasa berada dengan ulama. Contohilah dan teladanilah pejuang-pejuang Islam yang terdahulu, walaupun nama mereka tiada dalam sejarah kemerdekaan negara, kerana nama mereka sudah pun terpahat di syurga. Marilah kita semua bersatu dalam satu fikrah Islam bagi mengekalkan kemerdekaan yang dikecapi sehingga sekarang. Hidup ni mesti berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Bebaslah diri kamu daripada belenggu-belenggu idealisme yang pelbagai pada fikrah yang satu, iaitu fikrah Islam. Nescaya kamu akan merdeka selama-lamanya. Sampai di sini sahaja perkongsian daripada saya tentang kisah Tok Janggut. Okey, untuk next video, antum ataupun anda semua boleh komen dekat bawah ni, dan komen je nak tajuk pasal apa, dan insyaAllah kami akan post di next video, yang mana contoh tajuk yang agak-agak menarik kami ambil dan kami ceritakan kembali untuk next video. Okey, boleh drop your comment and bagi tajuk semua lah yang apa yang saya cakap tadi. Apa yang baik tu datang daripada Allah, dan apa yang kurang tu adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.